128 km dari bandaraya Kota Kinabalu, terletak sebuah bandar di pedalaman negeri di bawah Bayu. Keningau menyimpan 1001 sejarah, terutamanya semasa pembentukan Malaysia pada 1963. Batu sumpah yang tersergam di depan Muzium Keningau membuktikan daerah pedalaman atas ini memainkan peranan yang penting sehingga Sabah bersetuju menyertai Malaysia. Keningau didiami masyarakat tempatan di kalangan suku kaum Murut, Dusun, Kadazan dan ada juga Lundaya mewarnai pendalaman atas ini. Kewujudan IBDAS memberi impak positif di mana syiar Islam tersebar dengan meluas dalam kalangan masyarakat di sini. Secara tidak langsung, peningkatan jumlah pengislaman masyarakat bukan Islam di Sabah merupakan satu pendorong bagi institusi ini terus melahirkan ulama yang mampu menjadi ikutan dan contoh yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. IBDAS ataupun lebih dikenali sebagai Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang pada asalnya ditubuhkan pada tahun 1979 oleh Majlis Agama Islam Negeri Sabah dan kemudiannya pada tahun 1984 diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan yang pada waktu itu dikenali sebagai Bahagian Halal Islam dan kemudiannya dikenali sebagai JAKIM. Menjana kecemerlangan generasi Rabbani demi kesejahteraan ummah sejagat merupakan visi peneraju pendidikan Islam yang terunggul di Sabah. Kewujudan IBDAS disegani kerana melahirkan cendekiawan Islam yang dikenali dan menjadi contoh di Malaysia. Sejak penubuhannya pada tahun 1979 yang dikenali sebagai Pusat Latihan Dakwah Keningau pada waktu itu, sayap dilebarkan lagi dengan pembukaan Pusat Latihan Dakwah di Kudat pula sekitar tahun 1981. Diikuti dengan Pusat Latihan Dakwah Tongot pada tahun 1983. Kini, Institut Pengajian Islam ini sudah bertapak 42 tahun di bumi Sabah. Menurut rekod, sejumlah 15,140 orang graduan telah dilahirkan dari institusi ini sejak 1979 sehingga 2021. IBDAS juga merupakan institusi yang berada di bawah kawal selia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang mana penubuhan dan segala pelaksanaan program pengajiannya mendapat persetujuan daripada JAKIM. MQA turut memperakui IBDAS sebagai pusat pengajian di bawah JAKIM dan tidak tertakluk pada AUKU tetapi pada dasar-dasar JAKIM. Ini merupakan punca kuasa IBDAS sebagai hub pendidikan tinggi tempatan yang tidak pernah berganjak daripada objektifnya melahirkan generasi Rabbani yang berpendidikan tinggi dan menguasai ilmu nakli serta akli. Di IBDAS Keningau, kita menawarkan pelbagai program. Antara program utama adalah Diploma Dakwah Islamiyah, CJ Pengajian Islam dan Sijil Asas Pengajian Islam. Bagi program baharu iaitu dakwah digital yang dijangkakan ditawarkan pada tahun hadapan ini, kita mendapat kerjasama sepenuhnya daripada Asfara sebagai rakan strategik kita dalam penawaran program. So dari segi pembangunan kurikulum dan sebagainya, kita bekerjasama yang juga melibatkan pakar-pakar daripada universiti tempatan dan swasta. Kewujudan program baharu ini mendapat sambutan daripada anak-anak Sabah. Kita faham bahawa dalam konteks pendidikan hari ini, dia tidak tertumpu hanya kepada bersifat konvensional tetapi perlu seiring dengan digital. Itulah yang kita ingin bangunkan, di mana program baharu ini adalah lebih tertumpu kepada konten yang diaplikasikan dalam platform digital. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar
kelas ataupun kuliah yang saya beri adalah semuanya berkaitan pengajian Quran dan hadis. Kalau Quran tu semua maklum, sebagai contoh tilawah, tajwid. Kalau hadis pula dia lebih kepada macam ulum hadis 40. Itulah antara subjek yang saya ajar di sini. Tengok kepada pencapaian pelajar di sini, baru-baru ini kita telah menghantar beberapa orang wakil untuk menyertai majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Pantai Barat Utara. Dan salah seorang pelajar kita, seorang pelajar perempuan, telah mendapat tempat ketiga. Kalau ikut pandangan ataupun penerimaan orang berkaitan subjek agama itu sendiri, sebenarnya mereka ini lebih kepada inginkan belajar agama, cuma tempat ataupun institusi yang menawarkan pengajian agama khusus di Sabah itu terhad. Apa perbezaan IBDAS dahulu dan IBDAS sekarang? Pasti ada. IBDAS dahulu dikenali sebagai sebuah institusi latihan ataupun pusat latihan. Tetapi kini, bermula tahun 2019, IBDAS adalah pemberi pendidikan tinggi. Jadi semasa kita menjadi sebuah pusat latihan, kita memberikan fokus kepada latihan-latihan kepada para pelajar, kepada pelatih-pelatih. So bila mana disebut latihan, ia ada modulnya, dia ada jurulatihnya, kan? Dia ada tempoh masanya, kan? Dan sebagaimana kita sedia maklum, pada waktu itu pengajian adalah 6 bulan dalam peringkat asas dan 6 bulan dalam peringkat lanjutan. Tetapi bila mana kita berubah menjadi sebuah pemberi pendidikan tinggi, maka yang pertamanya kita tertakluk kepada standard MQA. IBDAS merupakan satu-satunya institut pengajian tinggi yang mengajar berkaitan dengan bidang agama di bawah JAKIM sendiri. Seiring sama level juga dengan DQ dan juga IKMAS lah IBDAS ni. Antara subjek yang saya ajar adalah akidah Islamiah, akhlak tasawuf. Kemudian saya juga mengajar subjek hafazan, saya ajar subjek tilawah dan juga metodologi penyelidikan dakwah lah. Menarik perhatian saya adalah ramai graduan IBDAS yang dapat sambung belajar ke IPTA lah. Maksudnya sesiapa sahaja yang belajar di IBDAS berpeluang untuk sambung belajar di UKM, di UM, Uniza, UMS dan IPTA yang lain. Kira keluaran daripada IBDAS ni dia adalah yang diiktiraf oleh MQA jugalah. Saya rasa seronok di atas perubahan yang dilihat daripada dulu keadaan pusat latihan dakwah kemudian bertukar kepada Institut Pengajian Islam dan Dakwah. Tidak dinafikan ada banyak kelebihan dan kebaikan daripada didikan dan pembentukan tarbiyah dalam keadaan PLD dahulu dan kemudian bertukar menjadi sebuah IPT, dan saya berharap semoga IBDAS dapat lebih berkembang besar dan semakin banyak pengajian yang dibuka. Maksudnya sekarang baru peringkat sijil dan juga diploma, dan akan datang akan ada ijazah, ada master dan juga PhD, sebenarnya untuk kebaikan dan manfaat anak Sabah sendiri. Program-program menarik menanti anda di TV1 sempena sambutan Hari Malaysia 2022. Cabaran serta perjuangan seorang pemuda di kawasan kampungnya bagi mencapai kemerdekaan. Beliau juga diuji apabila cinta hatinya berkahwin dengan orang lain. Belum lagi jadi pemimpin dan nak rampas apa. Dia tak lapar. Dia tak tahu. Pemimpin kena tahu, kena ambil tahu. Dalam slot panggung RTM khas Hari Malaysia, Wali Jantan Semantan, Sabtu 17 September pukul 9 malam.
Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama, mewarnaimu hanya di TV1. Bila kita melihat masa depan bangsa, anak bangsa di masa akan datang, kita terfikir bahawa akan apa yang berlaku kepada bangsa kami nanti. Jadi itulah perkara pertama yang menyumbang kepada cabaran kita memastikan pelajar-pelajar juga new generation ataupun generasi baru ini untuk mempelajari bahasa dusun itu. Program-program menarik buat anda di TV1 sempena Hari Malaysia 2022. Dari Galeri Azman Hashim Universiti Malaysia Sabah, kami bawakan kepada anda Basking Negaraku bersama saya Enza Vera. Dan juga saya Felix Agus bersempena dengan Bulan Kebangsaan. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa. Gunung didaki, keluran yang semangat membalu kita bagaikan aur dengan tebing. Keluarga Malaysia teguh. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022 daripada kami di TV1. Selain itu, IBDAS turut melengkapkan mahasiswanya dengan pelbagai dimensi kemahiran insaniah dan keusahawanan bagi menyediakan keperluan guna tenaga ummah. Di sini saya ingin perlihatkan program yang baru kami buat, iaitu program Madu Kelulut yang di mana sebelum ini belum pernah dibuat, dan idea ini asal daripada Medium Jundiah, dan kami sekarang SEM 3 ini telah meneruskanlah daripada semester yang lalu projek ini. Mula-mula yang terlibat 19 orang daripada semester 2 ketika itu. Jadi yang kami buat, kami melakukan pembersihan di kawasan ini dan kami menambahlah tanaman-tanaman ataupun buah-buahan di situ untuk dia lebih berkualiti di situ. Hasilnya insya-Allah dia telah pun larislah dibeli, sehingga kan orang luar pun membeli di sinilah. Keperluan guna tenaga ummah yang dimaksudkan adalah peranan IBDAS sebagai institusi yang memenuhi keperluan guna tenaga dalam sektor agama seperti imam, bilal, guru kafah, guru takmir, pendakwah, guru sekolah, sekaligus kaki tangan institusi agama awam dan swasta. Kegigihan dan jati diri para pendakwah dan tenaga pengajar di institusi ini mampu memberikan impak kewujudan 42 tahun IBDAS di Sabah yang mana menjadi peneraju kepada bidang dakwah Islamiah dengan pelbagai pencapaian yang boleh dibanggakan. Dalam persekitaran yang mencabar ini, pendakwah Islam bukan sahaja memerlukan kemahiran untuk menarik masyarakat mencintai Islam. Bahkan, ilmu di dada dilihat amat penting dalam menepis dakwah-dakwah rekaan musuh Islam. Atas sebab itu, IBDAS merekrut pendakwah yang profesional sekaligus menjadi peneraju pendidikan dakwah di Malaysia. IBDAS Kampus Keningau ni, kemudahan yang disediakan kita boleh bezakan, dia tidak sama seperti kemudahan di institut pendidikan yang lain. Itu dari segi fizikalnya yang kita boleh lihat sendiri dari sini. Dari bahagian pensyarahnya pula, pensyarahnya berkongsi ilmu tidak hanya dengan dari segi akademik, tapi dia mengajarkan kita tentang agama Islam di sini. Itu antara kemudahan dan kelebihan yang ada di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah Keningau inilah yang dapat kita lihat sendiri dan dapat kita rasakan bila kita sudah menuntut ilmu di sini. IBDAS ini sangat memberi banyak kemudahan, antaranya asrama percuma, makan pun percuma dan tidak mengambil kos yang banyak untuk menyambung pelajaran di IBDAS. Dan juga saya sangat minat dalam bidang Al-Quran, sebab itu saya sangat-sangat memilih IBDAS ini untuk saya lebih mendalami tentang ilmu Quran.
Setakat ini, IPDAS Kampus Keningau menawarkan beberapa sijil dan diploma yang mengambil masa minimum setahun 6 bulan sehingga 3 tahun tempoh pengajian. Manakala, IPDAS Kampus Kudat pula menawarkan sijil asas pengajian Islam Malaysia yang mengambil masa setahun tempoh pengajian. Antara program diploma yang ditawarkan di sini adalah seperti Diploma Dakwah Islamiyah, Diploma Dakwah Digital, Diploma Kaunseling Syar'i, Diploma Pelancongan Islam, Diploma Perawatan Islam dan Ijazah Sarjana Muda Dakwah Kontemporari. Merupakan alumni IPDAS Kudat pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 sehinggalah 2014 saya melanjutkan pengajian di sijil di IPDAS Keningau dan kemudian pada tahun 2014 sehinggalah 2017 saya melanjutkan pengajian di diploma di IPDAS Keningau. Dan alhamdulillah Allah rezekikan pada hari ini saya berkhidmat di IPDAS Kampus Kudat sebagai pensyarah ataupun tenaga pengajar di sana. Dan di IPDAS Kampus Kudat sekarang ini kita masih mengekalkan apa yang telah sedia ada, pembangunan Al-Quran, pembangunan fardu ain, fardu kifayah dan pembangunan sahsia seumpamanya. Cuma di IPDAS Kampus Kudat sekarang ini kita ada penambahbaikan yang mana kita menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dengan ILP. Ini untuk kita dedahkan kepada pelajar berkenaan dengan kemahiran yang semakin pesat membangun di negara kita. Menempatkan unjuran seramai 500 orang pelajar dan 60 orang pensyarah. Nisbah pensyarah pelajar 1:25 menjadikan institusi ini mampu memberikan perhatian kepada setiap pelajar dengan modus pembelajaran yang selaras dengan persekitaran semasa negara. Institut Pengajian Islam dan Dakwah ini juga menyediakan program Sijil Kemahiran Dakwah, Sijil Kemahiran Pengurusan Masjid dan Sijil Kemahiran Agropreneur bagi memenuhi kehendak industri pada waktu ini. IPDAS ini kalau dulu pusat latihan dakwah dan ditubuhkan oleh kerajaan dan kita bersyukur karena JAKIM dari masa ke masa melihat keperluan pendidikan dan dakwah di negeri Sabah, membantu usaha-usaha dakwah dan terbiah di Sabah. Sumbangannya dari sudut melahirkan penggerak-penggerak dakwah dan pendidikan. Kemudian IPDAS ini sangat penting khususnya di kawasan kita di sebelah pedalaman karena di sana memerlukan pada pusat atau madrasah atau institut yang mempunyai kurikulum dan manhaj dalam membimbing mereka. Kita misalnya IPDAS ini banyak membimbing anak-anak kita atau generasi kita termasuk para mu'allaf. Aku ni bang sebenarnya ingin benar akan menjadi tokeh ikan. Ambulong, Abuyan. Makanan tradisi, sadap dan berkhasiat. Itu cara aku panggil pelanggan. Mama menjual ambuyat ini bukan pasal usin. Paham kau tu? Bapa mau warisan ini kekal selama-lamanya. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama hanya di TV1. Interaktif Sukan bersama Nini Ibrahim minggu ini. Nantikan bakat-bakat baru dalam ulasan sukan dan menangi hadiah-hadiah menarik dalam kuis mingguan. Juga berinteraksi secara langsung bersama juri jemputan Fuad Rahim dan tetamu jemputan Aznil Bidin, atlet angkat berat negara. Ahad 11 September 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Pasal panjang
Kuala Terengganu ini ikon dunia yang ketiga. Bayang ni banyak Kita bukan saja boleh tengok proses pembuatan batik lukis tu, batik terap, tapi kita boleh merasai sendiri pengalaman dia. Kalau datang Terengganu, cari Kampung Losong untuk dapatkan keropok yang sangat istimewa ini. Bandar Bersih Air ini, dia ada pantai yang menarik. Pasir pantai di Terengganu ini cukup istimewa. Dia orang bagi ruang kepada saya, jadi saya guna sepenuhnya kesempatan yang ada untuk berbakti kepada orang kita, orang negeri Terengganu. Pendidikan di IBDAS adalah salah satu usaha berterusan ke arah membangunkan potensi diri meliputi intelektual, kerohanian, kepimpinan, kemahiran dan keusahawanan. Penerapan secara holistik, futuristik dan dinamik. Ini adalah berteraskan prinsip Rabbani dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kami banyak bertemu dengan anak-anak muda di kampung ini, menerangkan lebih lanjut berkenaan program-program yang ditawarkan di IBDAS, apa kelebihan-kelebihan yang ditawarkan apabila anak-anak muda ni datang dan menyambung pelajaran mereka di Institut Pengajian Islam itu sendirilah. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang agak baik. Ramai yang bertanya, menyatakan hasrat untuk menyambung pengajian di Institut Pengajian Islam itu sendirilah. Alhamdulillah. Dan di samping itu juga kami sama-sama bergotong royong, buat rewang, masak-masak dengan orang kampung, menyantuni masyarakat-masyarakat di Kampung Malinsau ni yang boleh kira-kira kita boleh cakap dalam masa 3 ke 4 jam dari Pekan Ranau. Perjalanan yang agak panjang tapi alhamdulillah disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Kampung Malinsau ni sendiri, dan berharap agar kerjasama dan program-program seperti ini, kerjasama dengan IBDAS akan diteruskan lagi. Sebab program-program ini sangat-sangatlah memberi pendarahan, memperluaskan lagi pengetahuan masyarakat tentang wujudnya Institut Pengajian Islam ini di Sabah. Jadi dengan program-program ini kita pergi kawasan pedalaman dan sebagainya, mungkin memberi peluang lagi untuk masyarakat datang menyambung pelajaran di sini di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, insya-Allah. Harapan saya, IBDAS pada masa depan akan benar-benar mampu untuk menjadi sebuah pemberi pendidikan tinggi yang terulung, bukan hanya di negeri Sabah, malah di peringkat global, insya-Allah. Dan kita yakin dengan plan strategi yang telah pun kita atur pada 3 tahap, iaitu tahap transformasi, tahap sustainability, tahap empowerment, kita yakin bahawa IBDAS pada masa depan mampu menjadi sebuah PPT yang mampu berdiri dan duduk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan PPT-PPT di Malaysia dan di Nusantara ini, insya-Allah. Jadi oleh ia demikian, saya mengharapkan sokongan daripada Kerajaan Negeri Sabah, sokongan daripada Kerajaan Persekutuan, sokongan daripada kepimpinan tertinggi JAKIM untuk memastikan IBDAS dapat meneruskan langkahnya dengan plan strategi yang telah diatur agar kita benar-benar menjadi sebuah pusat pendidikan tinggi terulung di negeri Sabah, insya-Allah.